Switzerland yang juga dikenali sebagai Swiss merupakan antara negara maju yang terletak di benua Eropah. Switzerland juga merupakan antara negara terkaya di dunia di mana negara ini mempunyai ekonomi pasaran yang sangat kuat dengan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK mencecah hampir 703.1 bilion dolar pada tahun 2019. Industri utama di negara ini ialah sektor ekonomi tertia iaitu berasaskan perbankan dan juga kewangan. Ekonomi negara ini juga didorong oleh sektor ekonomi primer seperti pertanian dan sekunder, misalnya sektor perindustrian teknologi seperti sektor industri yang berasaskan bioteknologi. Negara Switzerland juga turut mengalami perkembangan yang pesat dari segi kemajuan teknologi seiring dengan peredaran zaman. Saya akan menerangkan peranan kerajaan Switzerland dalam membantu perkembangan teknologi di negara tersebut. Peranan yang pertama, kerajaan Switzerland telah memperkenalkan strategi pendigitalan Switzerland. Pelan strategi ini amat menekankan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dalam aspek politik, penggunaan teknologi dikembangkan melalui pengundian elektronik iaitu e-voting. Dalam aspek ekonomi, TMK digunakan untuk mempromosikan perusahaan kecil dan sederhana, perniagaan dan pelancongan. Dalam aspek sosial pula, para penyelidik dan institusi pendidikan bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan membuat inovasi berdasarkan teknologi. Tidak dilupakan juga, teknologi pertanian pintar turut diaplikasikan untuk memelihara alam sekitar sekaligus mengurangkan kesan pencemaran akibat aktiviti pertanian. Bagi memastikan kejayaan dalam setiap aspek, kerajaan Switzerland telah mengadakan program dialog untuk sesi pertukaran pendapat dan penambahbaikan polisi. Peranan yang seterusnya, penubuhan kumpulan kerjasama antara jabatan mengenai kecerdasan buatan oleh Jabatan Hal Ehwal Ekonomi, Pendidikan dan Penyelidikan Persekutuan Switzerland pada tahun 2018. Kumpulan ini bertanggungjawab menyediakan laporan mengenai potensi pengaplikasian teknologi kecerdasan buatan dalam dasar-dasar sedia ada di Switzerland. Misalnya, mereka mencadangkan agar kemahiran mengendalikan teknologi kecerdasan buatan ini dimasukkan dalam sistem pendidikan rendah, menengah dan pengajian tinggi kerana diramalkan bahawa teknologi ini mampu mengubah pasaran tenaga kerja masa hadapan. Seterusnya dalam bahagian ketiga pula akan menerangkan dua contoh teknologi terkini di Switzerland. Yang pertama sekali adalah teknologi agriculture. Pada tahun 2019 mereka telah menggunakan teknologi drone dalam penyiraman dan juga penyinaan tanaman mereka. Di mana satu syarikat Switzerland yang bernama Gamma telah menghasilkan aplikasi yang membantu memberikan penginformasian digital kepada petani mengikut pada portfolio mereka. Sebagai contoh, cane feed dan juga soy feed bagi petani tebu dan juga petani soya. Dan seterusnya bagi ternakan pula, mereka telah menghasilkan satu pedometer yang bernama Ruby Watch yang membantu mengesan pergerakan dan juga tingkah laku haiwan ternakan mereka. Dan bagi teknologi kedua ialah teknologi bioteknologi di mana mereka telah menghasilkan alat pengesan virus corona polymerase chain reaction PCR yang terkecil dan juga terpantas di dunia. Ia telah dihasilkan oleh satu syarikat startup di Switzerland bernama Diaxo AG yang telah menghasilkan satu PCR yang bernama Peak PCR yang mempunyai dua versi, satu versi desktop dan satu lagi adalah versi mudah alih yang menggunakan bateri dan juga ia akan disambungkan pada telefon pintar. Kesan positif teknologi pertanian dari aspek ekonomi. Pertama ialah menjadikan tahap ekonomi di negara Switzerland adalah yang paling stabil di dunia. Hal ini kerana pengeluaran hasil daripada mengaplikasikan teknologi dalam pertanian telah menguntungkan negara tersebut kerana mereka dapat mengeksport hasil pertanian yang berkualiti ke seluruh negara. Tambahan pula, di Switzerland terdapat teknologi yang dikenali sebagai rangkaian sensor tanpa wayar, iaitu teknologi utama yang membantu revolusi dalam membangunkan sistem pengairan pintar secara auto dapat memantau tahap kelembapan tanah dan juga tanaman air dan juga telah terbukti dapat mengurangkan sampah air sehingga 30%. Kesan positif teknologi bioteknologi dari aspek ekonomi. Selain itu, impak positif kesan perkembangan bioteknologi dari aspek ekonomi ialah berjaya meningkatkan pendapatan negara. Hasil daripada melakukan banyak penyelidikan dan pembangunan R&D oleh negara ini mampu memberikan keuntungan kerana mendapat perhatian daripada negara-negara luar yang lain untuk mengetahui tentang kajian tersebut serta hasil daripada penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan juga akan dilakukan inovasi untuk penambahbaikan dan hasilnya akan memberi kebaikan kepada negara kerana mampu menjana keuangan.
Kesan negatif teknologi pertanian dari aspek ekonomi. Impak negatif dari pembangunan teknologi pertanian dalam aspek ekonomi ialah kurangnya pelibatan dalam sektor pertanian. Negara Switzerland terkenal dengan negara yang maju dalam sektor pertanian, namun hakikatnya hanya 3% sahaja penduduk yang mencemuri sektor ini. Menurut Swiss Info, tanah, medan dan iklim di negara Switzerland tidak memihak kepada pertanian. Hanya 37% tanah yang digunakan untuk tujuan pertanian dan kira-kira 1/3 tanah pertanian adalah di kawasan tengah di mana sebahagian besarnya ialah padang rumput. Kesan negatif teknologi bioteknologi dari aspek ekonomi. Kesan negatif bioteknologi dari aspek ekonomi ialah memerlukan pelaburan yang besar dalam melakukan penyelidikan dan pembangunan R&D. Pelaburan diperlukan untuk pembinaan kemudahan pengeluaran bioteknologi. Antara kesan positif perkembangan teknologi agriculture dari aspek sosial ialah membantu meningkatkan penawaran dan permintaan buruh dalam sektor pertanian. Penggunaan teknologi canggih dalam bidang pertanian seperti sistem robot, sensor suhu dan kelembapan, teknologi GPS dan sebagainya membolehkan firma pertanian tersebut untuk menghasilkan hasil tani secara pukal. Oleh itu, permintaan tenaga buruh kerja dalam sektor ini juga adalah diperlukan, khususnya bagi menjalankan tugas dalam mengendalikan peranti dan alat bantu pertanian tersebut demi memastikan penghasilan hasil tanaman yang berkualiti tinggi. Antara kesan positif perkembangan bioteknologi dari aspek sosial pula ialah perkembangan bioteknologi membantu dalam perkembangan kesihatan manusia sejagat. Kemajuan bidang bioteknologi yang merangkumi kejuruteraan dalam memanipulasi hidupan seni seperti mikroorganisma serta genetik membantu dalam penciptaan variasi ubat-ubatan yang bermanfaat untuk kesihatan manusia, antaranya seperti vaksin DNA, antibodi monoklon serta ubat-ubatan antisense RNA. Antara kesan negatif perkembangan teknologi agriculture dari aspek sosial ialah kesan negatif terhadap kesihatan manusia. Hal ini jika dilihat dalam sektor pertanian, kebanyakannya firma pertanian menggalakkan penggunaan pelbagai jenis racun perosak berasaskan bahan kimia, contohnya organochlorines, organofosfat, asid benzoik dan herbisid untuk mengekalkan kualiti tanaman dari ancaman serangga. Hal ini sekaligus akan menjejaskan tahap kesihatan manusia, terutamanya para petani moden, memandangkan mereka terdedah secara langsung akan kesan bahaya racun perosak ini dalam jangka masa yang panjang, selain mereka juga berisiko untuk menghadapi pelbagai penyakit berbahaya seperti kanser, pertubuhan sel tumor serta masalah ketidaksuburan. Bagi kesan negatif perkembangan bioteknologi dari aspek sosial pula ialah wujudnya risiko reaksi negatif terhadap kesihatan manusia. Contohnya, jika terdapatnya kesilapan atau penyalahgunaan dalam mengaplikasikan bioteknologi ketika proses memanipulasi genetik di dalam tanaman komersial seperti padi, gandum dan sebagainya, ia berkemungkinan membawa kepada risiko untuk wujudnya masalah kesihatan kepada para pengguna, misalnya reaksi alergi. Kesan positif bagi perkembangan teknologi agrikultur adalah menerusi penciptaan teknologi British sensor dalam sektor pertanian. Teknologi ini berfungsi untuk mengukur keasidan tanah bagi memberi manfaat dalam mengetahui bagi mengekalkan pH tanah pada tahap yang optimum. Selain itu, dalam teknologi hidroponik seperti teknologi penderaan kawalan jauh dan teknologi pencahayaan buatan iaitu protein buatan mampu memberi kesan baik terhadap alam sekitar, misalnya menjadi penambah kepada protein asli dalam pertanian. Bagi kesan positif, perkembangan bioteknologi ialah berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi akibat daripada penambahan populasi dunia seperti pemanasan global. Dalam hal itu, bioteknologi ini merupakan teknologi moden menghasilkan bahan buat vaksin yang mengubati genetik GMO dan penyakit dalam tanaman. Manakala bagi kesan negatif, teknologi agrikultur ini dapat menyebabkan ancaman kepada pelbagai jenis hidupan di muka bumi seperti kehilangan habitat terhadap jenis tumbuhan, flora dan fauna. Selain itu, pembuatan sensor untuk mengukur keasidan tanah menyebabkan tanah kehilangan kesuburan yang asli, berlakunya keasidan tanah daripada penggunaan baja yang berlebihan. Seterusnya, kesan negatif perkembangan teknologi bioteknologi kepada alam sekitar mampu menyebabkan keasidan tanah juga. Hal ini kerana teknologi ubatan dan vaksin yang digunakan untuk ujian genetik menyebabkan penghasilan vaksin ini menambah keasidan tanah dengan lebih teruk dan mengurangkan kondisi kesuburan tanah. Seterusnya, pemanasan global berlaku kerana peningkatan kepekatan gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana,
klorofluorokarbon dan pelbagai jenis gas pencemar di atmosfera. Kesimpulannya, sememangnya masyarakat dan teknologi secara umumnya saling bergantung antara satu sama lain. Kemunculan revolusi perindustrian keempat iaitu Industri 4.0 pada era ini telah merancakkan lagi daya saing dalam penciptaan pelbagai teknologi moden oleh kebanyakan negara yang bertaraf maju seperti negara Switzerland serta negara-negara membangun yang lain. Penciptaan dan perkembangan sesuatu teknologi itu juga tidak dinafikan dapat memberi pelbagai impak terhadap kesejahteraan masyarakat dalam sesebuah negara tersebut sama ada dilihat dari sudut positif maupun negatif.